Salam sejahtera my boys and my student. Cikgu sambung unit 10 pengurusan kewangan secara beretika menjamin keharmonian hidup. Kali ini cikgu akan membincangkan tentang kepentingan pengurusan kewangan secara beretika dan kesan pengurusan kewangan secara tidak beretika. Okey. Cikgu nak revise balik apa yang cikgu dah bincangkan tentang cara menguruskan kewangan secara beretika sebelum ni. So dalam buku Increase Your Financial IQ ni, Why the Rich Get Richer. So ada menerangkan kenapa orang kaya semakin kaya dan orang biasa tak keluar pun daripada kelompok dia punya kepompong kehidupan dia. Okay. So kebanyakan orang kaya, the rich, why they get richer? Because they are not working for the money, but money works for them. Okay. So ada banyak bacaan nanti after SPM, boleh go through, nanti boleh jumpa saya ke, tanya pendapat saya. Banyak buku, banyak sumber, banyak e-books sekarang you can get. So many things and how to manage your financial in a very good way. Okay. Kenapa penting? Kenapa penting pengurusan kewangan? Mengurangkan bebanan kewangan. Nowadays, macam sekarang ni dalam musim pandemik, terlalu ramai orang terbeban dengan bebanan kewangan. Okay, sebab ada banyak hutang nak kena bayar, duit tak cukup, cash flow negatif. So bagaimana cara kita ataupun nak mengurangkan bebanan kewangan? So kita kena increase savings. Okay, bila kita increase savings, dividen ataupun saham kita akan bertambah. So first, increase saving, reduce loan. Okay, simple. Mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. So ini pun menjadi, kalau kita kata sekarang ni nama dia scammer. Okay, scammer. You bayar RM120, you akan dapat RM10,000. Logik ke tak logik? You bank in 2,000 to certain account and then you can get back 200,000. Kalau orang tu boleh bagi you kaya, kenapa dia sendiri tak mau guna duit dia saja untuk you jadi kaya? So anything that you dengar sangat-sangat apa kata, unrealistic, so be careful. So mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Terlalu banyak sekarang kes-kes orang tertipu, bukan orang miskin, bukan orang biasa, bahkan ramai juga orang kaya tertipu, rugi berjuta ringgit. You bayangkan orang rugi berjuta ringgit. Sebab apa? Menyertai skim pelaburan yang tidak betul. So sepatutnya kita kena pergi cari investment yang sah lah, investment yang sah, pelaburan yang sah. Okay. So sebelum kita buat sesuatu tindakan untuk letak duit pada mana-mana tempat, pastikan kita telah buat survey, buat tinjauan, kita selidik dulu tentang sesuatu urus niaga itu. So kenapa juga kita penting mempunyai pengurusan kewangan secara beretika, ialah kita mempunyai kuasa beli yang tinggi, memaksimumkan kepuasan pemilik, menjanakan pertumbuhan ekonomi negara. So bila pengurusan kewangan yang bagus, okay, you ada kuasa untuk membeli. So you ada cash flow you ada cash yang banyak, you ada duit yang banyak, you ada kepuasan lah untuk membeli apa-apa saja yang you rasakan. Okay,
menjamin masa depan yang sejahtera. Inilah yang paling penting. Kepentingan pengurusan kewangan. Okay? Sebab apa? Masa depan yang sejahtera. A happy life. So, future happy life yang bagus. Okay? Contohnya kalau memiliki harta kekal. So, you ada apa harta kekal ni is an asset. Seperti apa? Rumah. Apa lagi harta kekal? Kalau you ada business, you ada properties, hartanah. Ini semua harta kekal. Okey. Mempunyai tambahan kewangan daripada pelaburan. So, in terms of pengurusan kewangan, pentingnya secara etikal supaya masa depan sejahtera. So, your future, when future means your kids have the anak-anak kita pada masa depan. Antara cabaran yang bakal dihadapi ialah cost of further study yang sangat mahal. So kalau you tak cukup duit atau kita tak cukup duit untuk support our children, so dia akan sampai level biasa sajalah dia punya education. So itulah sangat penting untuk masa depan. Make sure anak kita ada peluang untuk sambung pelajar dengan lebih bagus. So kenapa sangat penting kita go through? Kalau kita tak buat yang ni, kalau kita tak buat pengurusan kewangan secara bagus, apa akan terjadi? First, inilah yang saya rasakan kenapa suddenly KSSM ataupun silibus baru pendidikan moral dia selitkan tentang financial management dalam tajuk pendidikan moral. Pertama sekali, kadar muflis meningkat, bankruptcy. Terlalu ramai golongan belia umur tak sampai 40 sudah declare bankruptcy. So inilah, kalau kita tak berjaya manage duit dengan baik, first thing will happen, bankruptcy. Okay. Yang kedua ialah pemberi hutang yang tidak berlesen bertambah. Pemberi hutang tidak berlesen bertambah. Ni ahlong lah. Ahlong akan semakin ramai. Ahlong ni dia buat dia mengambil kesempatan atas kesempitan orang. Orang tak cukup duit, orang tak ada duit, bank tak mau bagi duit, ahlong bagi duit. So once ahlong bagi duit, dia minta lebih duit daripada you. So berhati-hati untuk ambil hutang daripada tempat-tempat yang tidak berlesen. Seterusnya ialah keberhutangan dalam kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat. Inilah kesan. Tapi bila hutang tinggi, rakyat Malaysia tinggi, bank making a lot of money lah. Ada orang untung kat sini. Kalau ramai orang buat hutang, tapi semua orang boleh bayar hutang, untung kat mana? Dekat bank lah. Kalau you adalah investor dalam bank, this is very good for you lah. Kalau you ada duit yang banyak, semua orang buat hutang, semua orang pinjam duit dari bank, and then semua orang pun boleh bayar duit, boleh bayar monthly ataupun boleh bayar loan commitment, you are making a lot of money. Ni wujud komuniti yang boros. Boros mean apa? Berlebih-lebihan dalam berbelanja. Of course, bila you ada lot of money, and then you pun terpengaruh dengan macam-macam budaya-budaya seperti, I don't say that is wrong, but it's a kind of budaya lah. Beli kasut sampai 2-3 ribu, tak salah, tapi dia macam agak boros. Apa lagi, you boleh beli baju harga 100
lebih, tapi because you have a lot of money and you want to spend more, you buy mungkin satu t-shirt harga dia 700. Biasa, itu biasa nowadays. You pergi shopping complex yang besar-besar, you akan tengok harga yang kadang-kadang one piece of thing tak masuk akal lah harga dia, terlalu mahal. Tapi itulah yang dipanggil wujud komuniti yang boros. So bila ada komuniti yang boros ni, ada jugalah orang yang ambil keuntungan daripada komuniti ni. Okay. Seterusnya lah kesan psikologi kepada individu. Bila pengurusan kewangan tak beretika, dia akan mendapatkan, ialah you ada banyak hutang, you akan less productive, less creative, you akan rasa tension dengan hidup you. So akan menjadi keselamatan keluarga terjejas. So ini pada pendapat saya, kesan pengurusan kewangan secara tidak beretika ni lebih kepada komuniti lah dia punya kesan. So kalau kepada diri sendiri, apa yang jadi? Keluarga tak bahagia, pasangan pun ramai pasangan yang kata bercerai. Masalah kewangan punca kes cerai yang tinggi. Ini daripada 6,901 kes penceraian pasangan bukan Islam, 2,971, almost 50% of the divorce couples adalah disebabkan oleh masalah kewangan. So bila terjebak dengan masalah kewangan ni, keluarga takkan bahagia. Anak akan jadi kucak-kacir, hutang berlambak, you tak boleh bayar hutang, hidup semakin teruk. So that's why kita tak nak sampai level ni terjadi. You mesti manage your financial dengan sebaik mungkin. Okay, you mesti ada mentor, you kena cari somebody, you kena copy atau you kena tengok somebody, follow him. It's depend on you. You boleh pilih siapa saja. You boleh pilih your father, your uncle, your grandparents, your jiran sebelah rumah, bapa kawan you. So macam dalam cerita ni, Rich Dad and Poor Dad. Poor Dad his own biological daddy. Rich Dad is his best friend's fathers. So dalam buku tu dia cerita macam mana dia tiru gaya Rich Dad dia. Rich Dad, he called his Rich Dad, his friend's father as Rich Dad. So it depends on you. Kalau you rasa kaya tu boleh jadikan you bahagia, and most of the people thinks that kaya menyebabkan you bahagia, then go for it. Tak salah pun untuk you jadi kaya. It's good. Because once you sudah kaya, lagi bagus daripada you miskin. So his poor dad is bukannya tak bagus, tapi tidak memaksimumkan peluang yang ada di atas dunia ini. So itulah pesanan saya, pentingnya you mempunyai pengurusan kewangan yang sangat bagus. And maybe some of you, anak murid saya yang akan menjangkaui, dan saya doakan semuanya akan menjangkaui pendapatan yang diperolehi daripada saya. And maybe some of you will become very, very, very rich millionaire. So at that time, the most important thing is you are happy and you are kind enough to other person.
Okay. Thank you so much for part 2.